اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 5, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 5, baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil, lawannya lawan bagi sifat wujud, iaitu lawan bagi sifat wujud Adam. Ain dal mim, Adam. Erti Adam tiada. Itu lawan kepada sifat wujud, iaitu Adam. Erti Adam tiada. Terdahulunya pembicaraan berkaitan dengan sifat yang pertama daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, ataupun 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi. Sifat yang pertama sifat wujud. Wujud Allah adalah wujud yang zati, wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar, wujud yang tidak diadakan oleh yang lain, wujud yang wajib, yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Ini sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk selain daripada Allah, wujud juga, ada juga, tapi ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang harus pada akal sahaja. Sebab apa kata harus ada? Sebab sebelum ada tak ada. Jadi tak ada pun boleh berlaku, ada pun boleh berlaku. Maka ada seumpama ning dipanggil ada yang harus. Ada pun Allah ada yang sedia kala, yang mana tidak menerima ketiadaan terdahulu, ada sedia kala, dan tidak menerima ketiadaan yang kemudian, ada yang kekal. Jadi mana ada yang sedia kala dan kekal seumpama ni adalah ada yang wajib. Sebab memang tak terima ketiadaan dan tak berlaku ketiadaan, sama ada ketiadaan terdahulu ataupun ketiadaan yang kemudian. Maka ada sama ini dipanggil ada yang wajib. Allah adalah, Tuhan adalah zat al-wajibul wujud, zat yang wajib ada. Adapun kita ni zat yang harus ada. Ada pun boleh terima, tiada pun boleh terima. Sebab apa? Sebab memang dahulunya tiada, sekarang ni ada. Kenapa? Ada boleh terima, tiada boleh terima, dipanggil ada seumpama ni. Ada yang harus jua pada akal. Ada yang harus jua pada akal. Ini bukan ada yang hakiki, wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki, wujud yang tidak ada permulaan dan wujud tidak ada kesudahan. Itu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian didatangkan pula sifat yang mustahil. Sifat mustahil lawan kepada sifat wujud.
Iaitu lawan kepada sifat wujud yang mustahil, iaitu Adam. Erti Adam tiada. Dia kita biasanya kita duduk bilang sifat 20, sifat wajib kita bilang kod Arab. Sifat lawan mustahil tu kita bilang kod Melayu. Gitu jelah. Wujud lawannya tiada. Wujud bukan lawan tiada. Wujud lawan Adam. Tiada ada bahawa lawan tiada. Dia kalau nak sama bahasa. Wujud lawan tiada pun boleh, tapi jadi bahasa lain. Kalau nak sama bahasa, wujud lawannya Adam. Ada lawannya tiada, baru sama bahasa. Kita ni berkali Adam hari ni baru dengar pun tak tahu. Macam kata sifat yang kedua, sifat kidam. Sifat yang kedua, sifat kidam. Lawan dia bukan baharu. Kidam bahasa Arab. Lawan dia kena bahasa Arab juga nah. Lawan dia apa? Kudus. Baqa lawan dia fana. Gitu je nah. Mukhalafah lawan dia mumasalah. Tu kan. Kita hak 20 tu semuanya Arab belaka. Sampai ke kaunuhu mutakalliman. Sampai ke kaunuhu mutakalliman. Hak Arab belaka kitanya. Tapi hak lawan rasa-rasanya tak ada sehabuk hak Arab makali. Hak lawan dia rasa-rasanya tak ada sehabuk pun hak Arab. Semua lawannya hak Melayu belaka. Lawan hak Melayu belakanya. Qudrah lawannya lemah. Qudrah lemah. Lawannya al-ajzu lah, lemah. Dok dia biasalah kita ilmu agama ni banyaknya Arab belaka, bukan kata ilmu tauhid. Ilmu fiqh pun gitu juga, Arab belaka tu. Solat Arab, rukun Arab, syarat Arab. Bukan Arab. Ni rokok, i'tidal, sujud, bahasa Arab belaka tu. Pada muka agama kita sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Arab. Jadi kebanyakan Arab belakalah. Kita bicara tasawuf sama juga, riya, ujub, takabur, hasad, Arab belaka tu. Ikhlas, syukur, sabar, redha, tawakkul, taubah. Bahasa apa tu? Bahasa Arab belaka tu. Tapi kita jenis campurlah, ada Arab, ada Melayu. Jadi lawan kepada sifat wujud adalah Adam. Ertinya erti Adam tiada. Kemudian didatangkan juga hak lawan kepada sifat wajib. Sebab apa ni? Hak ni barulah nak kemah molek. Walahal kalau kira-kira. Tapi tauhid tak boleh main kira-kira. Dia nak sahih lalu. Kalau main kira-kira, apabila kita pegang kejap di akidah kita, putus kita pegang di akidah kita, sebut kata pegang kejap, pegang putus, sifatun kasyifah je tu. Sebut kata pegangan, memanglah kena kejap, kena putus. Kalau lolek, tu tak panggil pegangan. Pada ni, dia tak panggil pegangan. Nak panggil i'tiqad ni kena hak. Dia i'tiqad ni asal daripada aqdun. Aqdun ni ikat. Ada ikat. Macam ginilah. Kita sebut akad jual beli. Akad nikah. Bawa pekah tu lah. Akad tu mana apa ni? Kita ikat lah. Mula-mula kita tawar-menawar dulu. Kira harga okey. Setuju sama setuju. Kita pun akad. Apa nak akad? Kita ikat dah, jadi dah. Sama juga dengan kahwin. Kira. Apa ni? Risi apa lama pun okey. Jadi dah. Okey, setuju. Dia pun akad. Akad nikah dia panggil.
Atau asal dia lah. Jadi i'tiqad ni adalah mu'taqadah, perkara yang kita ikat. Macam apa tu panggil aqaidul iman. Kita terjemuh dengan simpulan iman. Sipu mana ni? Sipu ni maknanya ikat mati. Ikat mati. Tu panggil i'tiqad. Itu panggil pegangan dalam bahasa Melayu. Pegangan yang putus, pegangan yang kejat. Tu nak jelas je. Pegangan memang putus, dah putus tak panggil pegangan. Kejat dah panggil pegangan, tak kejat tak panggil pegangan. Sekali gitu, sekali gini, ada pun mungkin, tak ada pun mungkin. Sekali-sekali ada, sekali-sekali tak ada. Tu bukan pegangan. Maknanya, kalau kita berpegang Tuhan ada, pastilah tak ada Tuhan, dok sama sekali. Sebab putus kan? Kalau kata, tapi ini bukan pegang, kita kata. Kita pegang Tuhan ada, tapi kemungkinan Adam, kemungkinan tak ada tu tak boleh nak tolak juga. Kemungkinan dia juga tak ada tu. Kalaulah dia ada kemungkinan hak tak ada tu, maknanya dia pegang tu jazam, tak putus ke tak? Tak panggil pegangan. Tak panggil pegangan. Tak sah. Imam tak sah kalau tak jazam, tak putus. Jadi makna kalau betul-betul kita pegang Allah ada, tak ada Allah, memang dok sama sekali di pegangan kita. Dia gitulah mesti dianya. Tak jadi. Tauhid ni kena datangkan. Hak mustahil pun hari juga, biar jelas sebenarnya. Macam sebut terdahululah, wujud kidam bakar. Kita duk cerita sifat wujud Allah, wujud yang hakiki, wujud yang tidak ada permulaan, wujud yang tidak ada kesudahan. Maknanya kidam bakar ayah duduk datangkan sifat suku-suku lah. Sebab wujud tu wujud hak sedia kala, hak kekal, apa panggil wujud hakiki. Padan dahnya dengan hak wujud hakiki tu je. Tak payah datang dah kidam bakar, kena datangkan juga biar sahih sebut terang-terang. Walaupun kidam bakar ni faham daripada wujud hakiki, memang kidam memang bakar. Ada ni. Apabila kita pegang Tuhan ada, memang dipegang kita tak ada Tuhan, tak sama sekali. Tapi kena hari juga orang tak ada Tuhan tu. Hak mustahil kena hari juga. Ni bab pegangan. Maknanya biar kita tak semabu. Tak semabu mana? Kita duk ngaku pegangan. Sebenarnya bukan pegangan. Sebab apa? Sebab dia tak putus pun pegang Tuhan ada. Sebab ada kemungkinan, walaupun kemungkinan itu kecil sekalipun, tak boleh nak tolak juga. Sebab Allah Ta'ala ni Tuhan yang tak boleh nak tengok. Hak tak boleh tengok ni kita tak boleh lah nak percaya sepenuhnya. Tapi adalah berat sebelah ada lah. Nak sepenuhnya, tak boleh juga mudahnya tengok. Tapi dia kata pegangan, tak betul pegangan kita. Hak pegangannya mana? Hak tak ada Tuhan ni, di akidah kita, tak sama sekali. Betul. Dia pegang, wujud tu pegangan. Hak wujud tu memang dia tu sebagai pegangan. Sebab apa? Sahih dah. Tak ada, tak sama sekali. Sebab tu didatangkan hak mustahil. Biar jelas hak sifat wajib tu memang betul kita berpegang. Walaupun kalau kira memang kalau kita pegang Tuhan tu ada putus kejat sungguh, tak ada Tuhan, memang tak sama sekali dari pegangan kita. Tak jadi. Ni bab pegangan ni. Sehingga kan bab pekoh pun sebagai contoh. Bab pekoh sebagai contoh. Dia taklah kata macam pegangan. Walaupun gitu pun, kalau kita ngaji bab pekoh, didatangkan syarat sah semayang, didatangkan rukun semayang, didatangkan pula perkara yang membatalkan semayang. Tak payah dah. Bagi apa lagi perkara membatalkan semayang? Bila syarat cukup, sah. Ada syarat tak cukup, batal lah. Tapi kenapa bilang juga hak batal? Didatangkan syarat sah, suci daripada hadas, perkara membatalkan semayang, kedatangan hadas. Cerita buat apa lagi? Kira-kira dah kan? Syarat sah semayang, suci daripada hadas, kedatangan hadas, batal lah semayang. Duk bilang sebagai batal apa lagi dah? Tak, dibilang suku pula tu. Kedatangan hadas membatalkan semayang. Hak tu le je dengan syarat sah semayang, suci daripada hadas.
Suci daripada najis, kedatangan najis yang tidak dimaafkan. Hak tula je. Tutup aurah, terbuka aurah, tu batal semayang dak. Tutup aurah syarat sah semayang, terbuka batal lah. Lagi ke mana lagi? Menghadap kiblat syarat sah semayang, berpaling dari kiblat membatalkan semayang. Hak tula je tu. Ke mana? Kau nak kira lah. Tapi tak boleh. Hak syarat cerita syarat. Hak batal bilang pula. Bilang hak batal pula. Tu pekau. Kan? Walahal faham hak syarat, faham rukun, faham cukup sah semayang. Ada satu tak cukup, batal semayang. Jadi dikena mari kedua-dua tu, mari kedua-dua. Memang dikena kedua-dua belaka ni. Sebab memang ada dua ni. Ada dua. Kena mari kedua-dua lah. Memang dua belaka. Dia ada dosa, ada pahala, ada dosa, ada syurga, ada neraka, ada ta'ah, ada maksiat, derhaka. Dia dua belaka. Ada lelaki, ada perempuan. Hak pelik tengah tu adalah jarang-jarang. Tapi hak pelik tengah tu bukan pun dibuat je. Hak tengah sungguh hak pelik. Hak memang Tuhan buat dia dua alat. Pada ni. Khunsa muskil tu. Tu jarang-jarang hak tu. Hak umumnya dua je, lelaki, perempuan. Tengah tak ada. Tak ada tengah. Tidur sibuk. Sibuk nak macam mana pula. Hak tengah tu dia tandas dia nak masuk hak mana? Nak masuk hak mana apa? Dia hak mana? Dia dua tu je, tak ada orang lain. Kalau dak hak dua tu gak jadi binatang haiwan, pakai berak parik tu sudahlah. Tengok binatang haiwan tu kan. Berak parik gitu je. Sebab dia dua je, lelaki, perempuan. Tak ada hak tengah. Hak tengah kunsa muskil tu lah. Hak ada dua alat berfungsi tu, dak bilangan hak tu, dak sebut hak tu. Ceritanya ada dua. Mari dua-dua ni. Cerita dua-dua. Hak sifat wajib kena datangkan, sifat mustahil kena datangkan. Kena mari kedua-dua, barulah jelas, barulah kemas. Ni cerita bab pegangan ni, barulah jelas, barulah kemas. Kita pegang kejak di akidah kita, Tuhan Allah Ta'ala ada. Kita pegang kejak di akidah kita, tak ada Tuhan, Adam Tuhan, dok sama sekali. Ni akidah kita. Ni yang kita nak pegangan. Yang kita duk ngaji, wajib, mustahil ni akal. Wajib pada akal, Tuhan ada. Dalilnya ada langit, ada bumi. Mustahil pada akal, Tuhan Adam, Tuhan tak ada. Dalilnya ada langit, ada bumi. Itu hukum akal. Hukum akal ni sebagai wasilah, sebagai tangga kepada maksud kita ngaji ilmu tauhid ni untuk berpegang di akidah. Itu kewajipan syarak dia panggil. Kan kita ada wajib akal, wajib syarak, wajib adah kan. Ada 3 hukum situ kan. Jadi kalau kita naknya adalah pegangan itu kewajipan syarak. Sebab itulah tiap satu wajib akal dia akan keluar 4 wajib syarak. Wajib pada akal Tuhan ada. Keluar 4 wajib syarak. Pegang kejak di akidah Tuhan ada. Wajib syarak yang kedua dalilnya ada langit ada bumi. Pegang kejak di akidah tak ada Tuhan dok sama sekali. Dalilnya ada langit ada bumi. Tu 4 wajib syarak tu. Tu pahala tu. Tu pahala. Bukan ada bacaan, ada perbuatan. Tak ada ni pegangan. Atau kata sebesar-besar pahala adalah pahala pegangan. Itulah sebesar-besar pahala. Kita pegang kejak di akidah kita tu. Tuhan ada, kita pegang kejak di akidah kita, tak ada Tuhan dok sama sekali. Maknanya didatangkan sifat wajib, ada Tuhan wajib pada akal. Yang kita nak pegangnya hukum kepada sifat ni. Bila sifat yang wajib pada akal ni, akal tak terima, tak ada di Tuhan. Kita pun pegang tu, kita naknya hukum dia tu. Ada Allah Ta'ala sungguh. Hati yang kita nak. Kemudian didatangkan sifat mustahil. Sifat mustahil Adam. Mustahil ni perkara yang akal tak terima nak kata sungguh perkara ni mesti tak sama sekali. Itu hukum dia. Itu sifat mustahil. Maksudnya hukumnya sifat Adam ni tak sama sekali di Tuhan. Kita pegang tu.
Adam tu mustahil. Kemudian mustahil ni perkara yang akal tak terima sungguh. Kalau gitu kok hukumnya hak mustahil Adam ni dak di Tuhan. Kita pegang tu. Dia panggil hukum kepada sifat mustahil. Dia panggil istihalatul mustahil, yang kita sebut sebagai maha suci. Sifat mustahil sifat kekurangan. Akal tak terima sama sekali sifat kekurangan sungguh dah ada di Tuhan. Hukumnya maha suci Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kita nak tu. Hak maha suci tu kita nak. Itu hukum kepada sifat mustahil. Dia panggil istihalatul mustahil. Tapi kita duk cakap secara kapung ni, secara rekah ni, pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil, keluar jumlah aqaidul iman secara tafsilnya terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 50 aqaidul iman, 50 simpulan iman. Ni hadut sini ni 50 tu kat mana? Sifat wajib pun duduk sini, sifat mustahil pun duduk sini. Sifat mustahil duduk sini mana? Hukum dia bukan sifat mustahil tu. Sebab sifat mustahil tu benda tak ada. Pada ni sifat mustahil benda tak ada. Dah kita pegangnya hukum dia. Tapi kita dah sebut pegang hak wajib, pegang hak mustahil. Ni orang ni ada orang ngajar dia kapi orang ni. Bila sebut kata nak buat kelas, kitab yang pertama nak kena susung adalah kitab tauhid lah dulu kata. Lepas tu jangan tauhid saja, cari hak fiqh pula, cari hak tasawuf pula. Tapi mula-mula kita nak jalan kelas, mula-mula kita nak buat nak susung kelas, tauhid dulu lah. Dia pun carilah hak baca kitab tauhid. Pergi mula-mula dia tanya lalu dah orang kampung. Hak duk pegang lama ke ni hak mana? Keluarlah 50 Orang kampung tu dengar juga, ngaji jugalah boleh jawab 50 tu. Orang hak tak biasa dengar ni, aqaid 50 hak mana dia tanya pula kita hak mana. Tak nak jawab. Aqaid 50 hak mana? Kalau gitu kau tak ada pegangan. Dah. Bila tersebut 50. Hak tu. Maknanya apa tu? Dia tak pandai nak sebut, tapi hak tu memang ada di dia lah tu. Gitu bilang jadi jumlah 50. Dah dia ngaji kitab-kitab biasa je kan. Dia tak ada buat khulasah hujung 50. Lepas tu masuk di bawah la ilaha illallah. Hak istina iftiqah ada berapa? Tu hak ngaji tinggi. Hak ngaji biasa-biasa ngaji sifat Allah, ngaji sifat Rasul. Dia ngaji belaka sifat 20, sifat Rasul 4 dia ngaji belaka. Tapi tak pernah lah dia ngaji kitab capur keluar semua sekali 50. Dia tak pernah belajar tu. Dia sebut kata akidah 50, dia jadi pengong, tak boleh nak jawab. Kita tak boleh nak bubuh lalu. Awak ni tak ada akidah. Jangan. Walaupun dia tak pandai nak jumlahkan 50, bila sebut 50 ning. Tu duk ngaji duk pegang sok modal. Tapi tak ajalah capur keluar 50 gitu. Ada ni. Ni tak boleh jawab pakai Abu Kapil lalu. Hak biasa saya sebut tu nah. Dia tanya anak murid dalam kelas dia tu, kidam. Apa makna kidam? Apa makna mula-mula kidam, terjemahan dia sedia. Apa makna sedia? Kidam bahasa Arab, terjemah Melayu sedia. Sesat tu. Sedia tu orang boleh jawab Dia tanya pula sekali lagi, sedia apa makna? Seorang tak jawab. Kidam terjemahannya sedia, jawab. Sedia apa makna sedia? Sedia nak pergi jalan ke? Sedia nak buka puasa ke? Sedia apa sedia ni? Sebab kita cakap sedia kala ni banyak. Kita duduk sini sedia kala dah. Tengok. Sedia kala kita duduk sini. Kan sedia kala tu kan? Sedia kala tu makna lama masa. Jadi bila tanya selapis lagi, sedia makna apa? Seorang tak jawab. Ustaz tu bubuh berat puak sejik ni. Masjid bukan surat. Berat puak masjid di Semayabang macam mana? Sedia pun tak tahu apa makna ni. Semayabang tak terima kalau tak ada akidah ni. Tak ada akidah dia bubuh.
Ramai pula orang masjid itu hok tak ada akidah. Senyap pula tuan tak ada akidah. Hok tuan ramai-ramai hok dikatakan tak ada akidah tu senyap pula. Ingat benda gap ke tak ada akidah ni berkali. Senyap tak kata apa. Apa? Sebab tak ada nak jawab. Sedia maknanya ada Tuhan tak ada permulaan. Tanya kau ramai-ramai tu semua gitulah pegangan dianya. Tapi tak pandai nak jawab. Jangan kata apa tak ada pegangan. Apa ni? Sama juga cerita bab hak wajib pegang, hak mustahil pegang. Dia mari mula ngajar dia tanya tu dulu. Oh, hak wajib pegang mustahil pegang juga. Kafir dia kata. Dah contoh sini. Mana sifat mustahil? Lawan pada sifat wujud Adam. Kalau pegang Allah Adam, Allah tak ada, apa hukum? Memanglah kafir. Sifat wajib kidam. Lawan dia hudus baharu. Kalau pegang Allah hudus, Allah baharu, memanglah kafir lah. Dah kata pegang hak mustahil, tak pandai nak cerita je. Pegang mustahil, pegang hukum dia. Istihalatul mustahil tu, tapi orang kampung tak pandai nak royak gitu. Hok ngaji lama dah tak pandai nak jawab. Ayah haji ni kian puluh tahun ngaji tauhid. Dan memang dikenalinya orang baik ngaji. Sampai ke umur 80 lebih tu memang baik dengar. Bincang hok akak 50 lah. 50 dia kata. Mana 50 haji? Wajib, mustahil. Mustahil haji pegang kau. Mustahil contohnya Tuhan lemah. Tuhan lemah haji pegang juga. Dok takkan nak pegang Tuhan lemah. Lepas tu apa dia kata pegang mustahil. Memang tak pegang Tuhan lemah. Tapi tak jumpa 50 pula dia kata. Dia pening dah. Dan dia kata dia pegang hak mustahil. Cukup 50. Bila tanya, di antara sifat mustahil lawan pada sifat kudrah lemah. Haji pegang Tuhan lemah. Takkan pegang Tuhan lemah. Lepas tu dia mikir pula dah kalut. Lepas tu nak cukup 50 kat mana pula? Tengok dia tak pandai nak bubuh. Haji pegang sebenarnya Tuhan tidak lemah kan? Tu pegang mustahil, pegang hukum dia. Nak pegang sifat lemah, nak pegang benda tu benda tak ada. Dan pegang hukum dia, apa hukum dia? Tidak lemah. Tidak lemah tu sifat wajib bagi Tuhan. Tidak lemah tu kita pegang. Hak maha suci tu, itu yang kita pegang. Atau pegang hak mustahil, pegang hukum dia. Sifat wajib hukumnya sungguh di Tuhan. Sifat mustahil hukumnya dok di Tuhan. Lemah dok sama sekali. Jahil dok sama sekali. Itu kita pegang. Hak mustahil itu hukum dia. Tak mungkin kita pegang Tuhan ada, Tuhan tak ada pegang. Tuhan kuasa pegang, Tuhan lemah pegang. Apa benda mengaji gitu. Tapi kalau tanya secara zahir, pegang wajib, pegang mustahil, gitulah jadinya. Kalau gitu mah kafir, tak ada orang Islam pegang gitu. Pegang diri sifat mustahil itu sungguh di Tuhan. Tak ada ngaji gitu. Tapi dia tanya itu pegang mustahil, bukan kafir. Lepas tu orang tu kan cari mari jumpa ustaz. Tak pening gitu dia kata, dia mari ngajar tu. Susah orang kampung dah dia kata kafir. Sebab pegang mustahil. Lepas tu dia tu, dah patu. Dah mencari mana dia tu. dah nak baca tauhid mula-mula ni kan. Cari mana orang recommend dia kata. Orang tolong kira. Orang tolong kira tu reti tak buat tauhid. Dia pun tak reti juga. Payah apa sen tu. Kena macam tadilah. Mudah dia buat kafir. Sebab apa? Dah pegang hak mustahil. Pegang mustahil kafir lah. Tak ada kita pegang hak mustahil tu. Kita pegang hukum dia. Tak ada Tuhan. Tak sama sekali. Baru Tuhan. Tak sama sekali. Binasa? Tak. Ada ni. Itu kita pegang hukum dia tu. Hukum kepada sifat mustahil. Jadi didatangkan mustahil nak kejap ni nak sahih. Walaupun kita kata tadi lah, pegang dah Tuhan ada, tak ada Tuhan memang tak sama sekali. Sebab pegangan ni Tuhan ada ni, tak didatangkan juga.
Sebagian Quran pun datang hak istihalah dia. Hak hukum dia sifat mustahil. Quran pun datang kan. Contohnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu dalil perintah sifat tawakul. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Hidup tidak mati, lazim dah tu. Hidup tak mati nah. Ada mati tu dia panggil hukum kepada sifat mustahil. Mati mustahil. Hak kita pegangnya istihalah dia, hukum kepada sifat mustahil. Tak mati. Quran pun sebut berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Walau Tuhan hidup memanglah tidak mati. Kenapa dia datangkan tidak mati? Kejaklah tu. Barulah kita pegang Tuhan hidup sungguh. Dan kalau orang ajar pun sama juga. Dia terjemah ayat. Qul huwallahu ahad. Kata ilmu ya Muhammad, Allah Tuhan yang satu, Tuhan tidak berbilang. Tuhan apa berbilang? Tengok. Dia akan datang, Tuhan satu, Tuhan tidak berbilang. Apa lagi tidak berbilang? Itu pada hukum pada sifat mustahil. Maknanya kalau Quran tak sebut pun, orang yang menghuraikan ayat tu akan sebut. Tuhan kuasa, Tuhan tak lemah. Tuhan mengetahui segala-gala, Tuhan bukan jahil. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan bukan buta, Tuhan bukan pekak. Tengok. Mana di huraian tu mesti didatangkan. Hak kaedah sifat 20 tak ambil hak setakat di huraian. Wahai lalu sebut lalu suku jelas-jelas. Sebut lalu jelas-jelas. Datangkan sifat wajib, datangkan sifat mustahil. Sebab apa? Sebab al-asya' la tatami illa bi'adadiha. So kan tidak akan nyata melainkan kena datangkan hak lawang dia. Baru nyata. Bukan gitu juga. Kita cerita besarnya kewajipan belajar agama. Kita nak cerita pula punahnya kalau tak belajar ilmu agama. Kena bagi dua-dua ni. Baru kemas. Kalau tidak, belajar agama mustahak. Hak tak belajar, okey je. Dia sembahyang nak tinggal juga. Ni. Sebab apa ni? Dia hanya datangkan. Ini pentingnya belajar ilmu agama. Ini mustahaknya belajar ilmu agama. Hak punah ranah tak belajar ilmu agama tu tidak disusuli. Maka nak kejak gitu. Nak kejaknya, datangkan besarnya kewajipan belajar ilmu agama pentingnya. Tak belajar, punah. Kena cerita dua-dua. Barulah kita hak belajar ni, tahu dah tak belajar tu punah. Kita akan belajar sungguh-sungguh lah. Takut lain kali belajar tu penting. Tapi dah ada gendala, tinggal belajar. Sebab apa gitu? Sebab dia tidak diceritakan. Kalau awak tinggal belajar, punah rana. Selagi tak sesah asal-asal fardu ain tu. Jadi hak sebalik tu tak cerita, tak kejap. Dia hanya cerita, belajar, mustahak. Tak belajar macam mana? Mana kena datangkan. Barulah jelas nyata hak kita nak belajar tu. Ada kaedah dia gitu dah. Ni hak buat pegangan pula. Sama telah lah. Kena tulis terang-terang lah. Ni kalau orang tak faham, dia main soal. Sifat mustahil duk cerita juga. Benda hak tambuh. Hak tambuh pun dia cerita juga. Apa tak cerita benda tambuhnya? Duk cerita buat benda dia kata dia. Dia pun soal. Lepas tu mari pula kalau pakai dalil ke dalil akal. Jikalau benda dok. Kalau Tuhan tak dok. Kalau apa benda dok? Kalau Tuhan lemah, benda dok belaka dia duk kalau. Ni orang dia nak soal. Hak kaedah sifat 20 ni. Nak soal kaedah sifat 20. Duk kalau walaha. Kalau tu Quran pun sebut kalau. Tuhan kata lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya binasalah langit bumi. Yakni tak jadi daripada awal lagi. Tak nak jadi langit bumi. Kau ni baru je nak buat, ni pun pecah. Tak nak jadi. Bukan binasa, tak nak jadi dari awal lagi.
Tuhan kata tu, jikalau ada Tuhan, jikalau ada Tuhan ni, dan jikalau ada di langit dan bumi ni Tuhan selain daripada Allah. Ada ke Tuhan Allah? Tak ada. Dah kalau ni nak nampak gambaran ni. Nak nampak gambaran. Kalau Tuhan ada Tuhan lain macam mana? Mana hak tak ambuh ni pun hari juga gambaran dia. Kalau Tuhan tak ada macam mana? Kalau Tuhan lemah macam mana? Ni marah kalau. Itu kaedah Al-Quran. Hak Tuhan perintah qul huwallahu ahad. Ada ayat wa ilahukum ilahu wahid. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Semua tu nak pergi kepada Tuhan satu. Ada perintah kata oleh Muhammad Muhammad Allah Taala Tuhan yang satu. Didatangkan ayat wa ilahukum ilahu wahid. Duk cerita. Ni pula mari pula. Kalau dua macam mana? Kalau ada Tuhan yang lain macam mana? Anda panggil apa? Usulub Al-Quran, kaedah Al-Quran. Lepas tu kata kaedah 120 ni tak lagi daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi belajar mustahil, kita datangkan pula kalau nak bagi gambaran, biar nampak kalau gini, tak boleh terima sama sekali kalau gitu. Itu pun pegang kejap. Hak sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap-tiap sifat akan didatangkan dengan sifat yang mustahil. Jadi sifat mustahil lawan pada sifat wujud iaitu adam, artinya tiada. Hak ni kadang-kadang orang duduk pelaju cakap Tuhan ada, lawang tak ada. Tuhan ada, lawang tak ada. Orang nak main, Tuhan ada, lawang tak ada. Tuhan ada, lepas lawang-lawang kalau Tuhan tak ada, dia main. Dia kan cakap secara laju gitu kan. Tuhan ada, lawang tak ada. Lah ada, lepas tu lawang, lepas tu tak ada. Ada ke tak ada ni sebenarnya? Tak main. Ni macam-macam. Hati orang ni jadi dengan kaedah 420 ni jadi beci sangat kadang-kadang. Dia tak berahi, dia main kadang-kadang kaedah 420 ni. Dia bergelak ketawa pula sama-sama orang dia ni. Dia main kaedah 420, dia gelak ketawa pula sama-sama dia ni. Ni masalah dalam berat Masalah dalam berat. Jadi mustahil lawannya iaitu adam, artinya tiada. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu segala makhluk ini. Tapi dalil itu panjang tu. Kerana ia makhluk ini mungkin. Apa mungkin? Artinya iaitu mumkinun, patut ada dan patut tiada. Terima ada dan boleh terima tak ada. Tu. Patut ada, patut tiada. Itu mumkinun. Dan tiap-tiap mumkinun itu tak dapat tiada bahawa ada bagi yang mengada akan dia. Panjang. Dia mumkinun, mumkinat tu nah. Mumkinun. Mungkin ni bukan bahasa Melayu min waw nge kaf ye nun. Min waw nge kaf ye nun itu kemungkinan barangkali. Mumkinun ni bahasa Arab. Apa mumkinun? Perkara yang terima ada, terima tak ada. Boleh terima ada, terima tak ada. Tu mumkinun lah. Siapa dia mumkinun? Kita lah. Tapi kalau sebut makhluk ni ma khalaqahullah, perkara yang Allah buat. Siapa? Kita juga. Alam. Rabbil alamin. Alam apa? Alam. Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Apa dia? Kita juga. Jaizun. Benda yang harus ada, harus tiada. Apa? Kita juga. Kainun, kainat ada. Benda yang diadakan oleh Allah. Kita juga. Makhluk belaka lah. Tapi nama lain-lain. Tapi bendanya, benda yang sama. Makhluk ke, mungkinun ke, alam ke, apa? Kita. Kita lah. Tapi ni dalil tafsili ni. Dalil hak panjang lebar. Dalil tafsili ni fardu kifayah.
Hak dalil, hak fardu ain dalil ijmal, dalil pendek je. Apakah dalil Tuhan ada? Ada langit, ada bumi, ada makhluk. Biasa mak misal gitu. Mak misal langit dan bumi, hak besar-besar. Walah, apakah dalil Tuhan ada? Kita. Yang duduk langit bumi tu apa? Jauh sangat. Kita lalu. Apakah dalil Tuhan ada? Kita. Yang ni kita ni. Ada kita ni dalil Tuhan ada. So, untuk guru dia kata, bukan ada kita je. Hak ada di kita ni. Dengan bulu, dengan kuku. Tu dalil Tuhan ada belaka tu. Bulu kuku pun menjadi dalil. Dalil ikut mana? Contohnya, rambut. Janggut contohnya. Dalam tu ada tak dia punya bulu tu? Kalau kepala tu pecah, dalam keluar rambut stokor gitu. Kalau dia cukur janggut, lukalah ni daging dagu dia tu. Ada tak dalam tu bulu? Tak ada. Patut mari mana tu keluar? Tu dalil Tuhan ada. Tuhan buat keluar. Dah kuku pula. Kuku dia kata. Kuku ni kalau kena tindih gapa-gapa, cabut kuku. Kuku ning je kukunya. Ke sampai sini tau. Tarik Allah panjangnya kuku. Kita tarik kuku. Sini je kuku Mana sini tak ada kuku ni. Lepas tu mari mana keluar. Tak ada dalam. Tu dalil ada Tuhan yang buat. Dia kok tu no. Kita dalil langit bumi. Langit bumi. Tu kan. Sebab langit bumi ni benda besar. Awak ambil dalil besar lalulah. Padahal di kita. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ngaji sains, dia kaji mari mana rambut apa semua, walaupun dalam tu tak ada, keluar daripada lapisan kulit ke apa ke, mari mana kuku ni walaupun dalam tak ada, dia kaji boleh jumpa lah. Tapi hak dia kaji jumpa tu, itu adalah asbab yang Tuhan sendiri buat. Kalau dia kaji jumpa tak ada masalah, tu tak salah pun. Kan ada ni. Tapi itu semua adalah asbab yang Tuhan buat asbab tu Bukan asbab tu dia bekal. Tapi kaji akan jumpa lah. Kan semua kan Tuhan jadikan asbab belaka kan. Jadikan asbab belaka. Kenapa kita makan satu-satu benda boleh jadi seumpama ni? Sebab di makanan kita tu ada benda ni, ada bahan ni, ada di benda kita makan tu. Maka bila makan benda tu jadi gini, jadi molek ke, jadi mudarat ke? Kenapa? Kan di situ tu ada. Kaji-kaji yang jumpalah di situnya ada penawar, di situnya ada racun. Bila makan hak penawar jadi baik. Kalau makan benda dalam tu ada racun jadi buruk. Tapi sebenarnya penawar hak di situ kaji tu Tuhan bubuh. Racun di situ tu Tuhan bubuh, Tuhan buat. Tapi sampai masa dapat manfaat bukan penawar yang buat, Tuhan yang buat. Sampai masa jadi mudarat bukan racun yang buat, Tuhan yang buat. Tapi kalau kaji jumpa lah. Samalah kalau kaji mari mana rambut, mari mana kuku, jumpa lah. Tapi semua tu asbab yang Tuhan buat, hak Tuhan susun. Tapi berlaku tetap perbuatan Allah. Dalil Tuhan ada, dalil Tuhan kuasa. Gitu. Jadi dalil pendeknya, apakah dalil Tuhan ada? Ada makhluk, ada langit, ada bumi. Kalau nak pakai dalil Quran, dalil Quran mudah sangat je lah dalil Quran ni. Mana dalil Quran? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalil Al-Qurannya, contohnya, khalaqallahu samawati wal ard. Itu dalil ada belaka tu. Kalau dalil Quran. Segala puji bagi Allah. Itu nak cerita pujian bagi Allah. Dah ada tak Tuhan yang dipuji ni? Ada ni. Itu dalil ada belaka tu. Khalaqallahu samawati wal ard. Telah menjadi oleh Allah akan langit dan bumi. Itu dalil Tuhan ada. Itu dalil Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Bukan dalil Tuhan ada. Dalil Tuhan buat langit, Tuhan bumi itu dalil secara soreh orang panggil. Secara langsung orang. Secara dimni, secara tidak langsung, secara faham, secara terkandung. Bila ayat sebut Allah Ta'ala menjadikan langit bumi, faham situ Allah Ta'ala mesti ada. Ada ni. Ayat tak cerita Allah ada. Ayat cerita Allah buat langit bumi. Jadi dalil ayat mencerita Allah buat langit bumi, itu dia punya dalil yang soreh,
yang terang nyata. Tapi dalil secara terkandung dipanggil. Faham? Bila langit bumi ni Tuhan buat, Tuhan mesti ada. Mana perlu bukan dalil tu? Dalil bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam ginilah contoh. Orang mari rumah kita, anak kita duduk main tanah. Dia pun tanya anak kita, ayah ada di rumah ke tak? Dia tanya. Anak kita jawab, ayah makan nasi. Ayah makan nasi. Kalau orang tua ni bengong, pocik tanya ada ke tak rumah, bukan tanya buat apa. Betul lah budak tu jawab tak kena soalan. Orang tanya ayah ada ke tak? Jawapannya ada ataupun tak ada. Kalau tanya ayah tengah buat apa, baru jawab makan nasi. Jawapan tu memang tak betul dengan soalan. Maknanya jawab gitu lagi baik. Orang tu dah tanya 2 kali. Dia kan tanya 2 kali lah. Allah ada ayah ada ke tak? Ada. Tengah buat apa? Makan nasi. Dia payah 2 kali. Jadi budak ni pitah lalu dah. Ayah ada ke tak? Ayah makan nasi. Padahal pitah lalu. Walaupun jawapan tu tak kena dengan soalan. Cerdik dah tu. Tapi kalau orang tua tu tak cerdik, pocik tanya ada ke tak? Dia makan nasi ada. Apa lagi? Kan? Atau apa? Secara dimni, secara terkandung. Perlu makan nasi? Adalah atas rumah tu. Jadi nak pakai dalil, ada Allah dalil Al-Quran ni, mana-mana dalil boleh pakai belaka. Dalil kidam, dalil bakok boleh pakai tak? Dalil Tuhan ada. Dalil Tuhan kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat menceritakan Tuhan kuasa. Dalil Tuhan ada. Dalil kata Tuhan berkehendak, dalil Tuhan ada. Ayat cerita Tuhan mengetahui, dalil Tuhan ada. Ayat cerita Tuhan mengetahui. Dah, cerita Tuhan mengetahui. Hak mengetahui tu ada ke tak? Gitu je. Hak tu dalil bagi sifat wujud. Mudah je. Kalau dalil nak pakai dalil ayat Al-Quran. Tapi ini dikatakan dalil akal, tapi dalil secara tafsir, secara detail, hak fardu kifayah. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu segala makhluk ini. Makhluk perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.